Okey, baik, bertemu lagi kita pada kali ini untuk sesi pembelajaran yang baru yang bertajuk Cantiknya Udang Kara. Unit 20, Ternakan yang Berfaedah. Okey, pertama sekali, kita perlukan buku teks muka surat 53 dan buku aktiviti muka surat 58. Okey, baiklah. Kita lihat objektif pembelajaran kita pada kali ini ialah murid dapat membina 3 ayat dasar dengan betul. Okay, berkaitan dengan tajuk tadi, udang kara, tapi kita nak bina ayat dasar. Sebelum kita bina ayat dasar, mari kita lihat dulu apa itu maksud ayat dasar. Okay, baik. Ini paparan buku teks kamu muka surat 53 di sebelah kanan ini, 53. Okay, di sini tajuk dia kata Pakcik Isa Penternak Ayam. Pakcik Isa pesara. Beliau pesara tentera darat di Sarawak. Beliau ingin mengisi masa lapang di rumah. Beliau membelah ayam. Beliau membuat reban. Okey, nombor 1. Okey, baiklah, kita tengok nombor 1. Dia dah asingkan apa itu ayat dasar. Okey, Pakcik Isa penternak ayam. Beliau memakai sarung tangan. Makanan ayam di dalam mangkuk. Ayam Pakcik Isa sangat lapar. Jadi di sini di dalam buku awak di bawah sekali dia ada satu info bahasa, iaitu dia kata ayat dasar ni ialah ayat yang menjadi dasar atau sumber bagi pembentukan semua ayat yang lain. Okey, ini paparan dalam buku kamu muka surat 33. Okey, ayat dasar ni secara ringkasnya ayat yang mudah difahami. Ayat yang ringkas. Jadi kita tengok contoh-contoh ayat yang ringkas. Kalau untuk dalam muka surat 53 seperti berikut 1, 2, 3 dan 4. Tapi untuk muka surat 33 dia dah kelaskan mengikut frasa-frasa. Contoh yang pertama kita baca, Cikgu Munirah, guru pendidikan seni. Cikgu Munirah ni adalah frasa nama dan guru pendidikan seni ni adalah frasa nama juga. Digabungkan frasa nama yang pertama dan frasa nama yang kedua menjadi satu ayat yang ringkas. Dia tak nyata pun cikgu seni di sekolah mana ataupun di mana-mana tempat pun dia tak nyatakan, sebab ayat ni ayat yang ringkas, ayat dasar. Okay, contoh yang kedua, frasa nama iaitu mereka digabungkan dengan frasa kerja. Mereka buat apa? Mereka membantu Cikgu Munirah. Dia tak cakap pun membantu angkat buku ke, dia tak terangkan dengan lebih lanjut. Itu yang kita maksudkan dengan ayat dasar. Okay, itu ayat dasar. Yang lain ni awak boleh baca dalam buku awak muka surat 33 untuk pembacaan yang lebih lanjut. Okey, baik. Ini tugasan kita yang pertama. Okey, bagi tugasan yang pertama, kamu buka buku aktiviti kamu muka surat 58. Okey, tajuk dia kata Cantiknya Udang Kara yang cikgu dah beritahu tadi. Okey, tengok. Untuk gambar yang pertama ni, merujuk kepada gambar Encik Nasir. Encik Nasir memegang udang kara yang besar. Jadi, kita harus bina ayat yang ringkas, iaitu ayat dasar. Okay, pertama sekali, cikgu dah buat di sini. Okay, dia kata Encik Nasir penternak. Kalau kita tengok kepada gambar yang diberi kat sini, penternak apa? Penternak udang kara. Jadi, cikgu letak Encik Nasir penternak udang kara. Okay, bila kita letakkan jawapan udang kara, ini adalah ayat yang ringkas. Cikgu tak letak pun udang kara berapa ekor, di dalam sangkar, di mana pun cikgu tak letak. Jadi secara ringkas sahaja. Okay, baik. Untuk yang kedua, kita merujuk pada gambar juga. Dia kata Encik Nasir membelah. Okay, cikgu nyatakan di sini banyak udang kara. Cikgu tak nyatakan secara lanjut yang lebih. Jadi cikgu nyatakan secara ringkas membelah udang kara sahaja. Okay, itu cara-cara untuk kita tulis ayat yang ringkas, yang mudah kita fahami. Okay, untuk yang ketiga, keempat, kelima dan keenam. Untuk 3 dan 4 ni awak rujuk di gambar di sebelah ni. Okay, awak tengok gambar, awak nyatakan ini siapa? Ini Encik Nasir. Encik Nasir buat apa? Dia jual apa? Udang kara. Contoh ayat yang lain. Okay, pembeli datang membeli udang kara. Okay, itu ayat yang ringkas, contoh-contoh yang lain. Kita tengok nombor 5. Okay, bila dah ramai membeli dengan Encik Nasir, okay, Encik Nasir ni dah jadi satu penternak yang berjaya. Jadi dia dah kumpul banyak duit. Bila dia dah kumpul banyak duit, dia pun pergi ke bank. Sini nampak bank. Dia dah pergi ke bank untuk dia masukkan duit-duit yang dia ada
hasil daripada jualan dia tadi. Jadi di sini awak boleh buat ayat. Encik Nasir pergi ke bank. Kenapa dia pergi ke bank? Awak boleh tulis ayat yang baru. Encik Nasir menyimpan duit di bank. Contoh macam tu. Ini ayat contoh yang cikgu bagi saja berdasarkan gambar. Awak boleh menggunakan ayat ataupun idea-idea kamu yang lain supaya menjadi ayat yang sesuai dengan ayat dasar yang kita nak belajar pada hari ini. Ini tugasan yang pertama, buku aktiviti muka surat 58. Baiklah. Untuk tugasan yang kedua, macam biasa, cikgu dah letakkan satu kuis. Pautan tu cikgu dah letakkan di dalam Google Classroom. Bila awak klik pautan yang cikgu bagi tu, dia akan naik satu paparan seperti ini. Bila naik paparan seperti ini, awak pilih ayat dasar yang sesuai, kemudian awak klik, awak tolak masuk ke dalam ruangan petak yang dia dah sediakan berdasarkan gambar tu. Pastikan awak baca dulu ayat tu, kemudian baru pilih dan masukkan dalam ruangan tersebut. Bila dah masukkan semua, awak tekan di bawah tu untuk awak dapatkan markah. Bila dapat markah, awak snap dan hantar pada cikgu. Itu saja tugasan yang kedua. Sekian, terima kasih daripada cikgu. Sehingga kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang.